Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada tempat kita kumpul pagi ni dengan diserangi awal dengan hujan. Allah Taala turunkan rahmat kepada kita, semoga Allah Taala turunkan rahmat ke atas muka bumi ini. Dan kita insya-Allah pada pagi ini akan ambil sedikit secara ringkas berkenaan dengan tajuk fiqh mawaris, fiqh pewarisan harta atau ilmu faraid. Baik, dalam Islam perpindahan milik harta daripada seorang kepada seorang yang lain, daripada satu orang kepada orang lain, perpindahan hak milik berlaku dengan pertama jual beli. Contoh macam barang ni saya punya, dia beli, dia bayar kat saya ambil duit, ambil barang. Ataupun dengan hibah, saya hadiah pada dia. Ataupun sedekah, saya sedekah pada dia. Ataupun yang kita akan bincangkan ni itu perwarisan. Maksudnya berlaku dengan matinya seorang manusia itu, lalu harta benda milik dia akan berpindah milik kepada milik waris dia atau pengagihan tersebut. Sebab Allah Ta'ala tak jadikan alam ini untuk dikuasai oleh seorang manusia sampai mati. Bahkan kita ni dipanggil khalifah di muka bumi sebab kita silih berganti menggantikan orang sebelum kita. Mana mula daripada Adam tak ada anak Adam, kemudian cucu dia, cicit dia sampai kita. Pasal bumi ini bukan untuk kita pegang selama-lamanya. Kita datang dan kita tadbir sebagaimana kita hidup. Lepas tu kita tinggalkan, maka waris kita akan sambung balik apa yang kita tinggal. Sekolah ni kan dibuat dengan besar-besar. Ramai saya tengok staf sekolah ni, dia punya carta organisasi gitu kan. Nak tunjukkan mana ramainya orang. Tapi kalau lepas daripada pihak yang ada sekarang ni tak ada, nanti akan ada kumpulan baru akan menggantikan. Silih berganti akan menggantikan. Jadi secara tak langsung kita sebut 4 tadi, itu cara perpindahan harta daripada pihak ke pihak yang lain, dan salah satu di antara cara tersebut adalah perwarisan harta. Mana seorang mati, lain warisi. Ada satu lagi wasiat. Baik. Jadi dalam konteks tu masalah jual beli kita faham. Hibah, sedekah, wasiat. Wasiat ni satu benda, dia lain daripada pewarisan harta. Wasiat ni adalah apabila seorang tu kata, saya mati nanti bagi harta saya kepada orang sekian. Kalau saya mati nanti, orang ni warisi harta saya. Ini wasiat. Hatta perbuatan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia wasiatkan lepas dia mati nanti Umar lah pengganti dia. Wasiat ni boleh jadi apa saja, boleh jadi harta, boleh jadi jawatan, boleh jadi penasihat, macam mana Yaqub alaihissalam dan juga Ibrahim alaihissalam wasiat pada anak mereka untuk jangan mati kecuali dalam Islam. Kan orang pilih untuk kamu satu agama, maka jangan kamu mati kecuali itu wasiat juga. Kan? Jadi secara langsung wasiat ni dia bentuk macam tu, tapi termasuk sekali dalam tu ada harta. Nanti kita bincangkan. Dan kemudian faraid. 5 cara tersebut ada jual beli, hadiah, sedekah, kita panggil apa tadi, wasiat, dan juga yang terakhir faraid, ataupun pewarisan harta yang kita akan bincangkan ni. Baik, ilmu faraid kan, faraid ni dari segi bahasa, faraid ni dia adalah plural bagi kata ganda bagi faridah. Kata ganda bagi faridah, faridatun kefarduan, kewajipan, yang maksud yang ditetapkan, ditetapkan. Faraid is plural. Okay, dari segi penggunaan, ia bermaksud habuan yang ditetapkan dari segi syarak untuk waris. Habuan yang ditetapkan dari segi syarak, itu hartalah bahagian mana yang dapat oleh waris yang ditentukan oleh syarak. Asal penggunaannya sebelum disepakati oleh para ulama adalah ayat-ayat dan perwarisan harta dan hadis-hadis. Antaranya dalam surah An-Nisa ayat ke-11. So kita punya reference nanti kalau tuan-tuan belajar ilmu faraid ni, kita punya reference Al-Quran 3 ayat je. 11, 12, 176 surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 11,
12 satu junah. Jadi dalam ayat tersebut Allah Ta'ala kata, lepas terangkan tentang ini adalah ketentuan, pembahagian macam mana, faridatan minallah, ni kefarduan, ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi sendiri sebut dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi kata alihikul faraidha bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Susulkanlah, ekorkanlah ketetapan-ketetapan dan faraid ni kepada ahlinya. Okay, dan apa-apa yang tertinggal maka ia untuk lelaki yang paling utama. Orang lelaki yang paling utama daripada keluarga. Sebab ni antara beza nanti dalam konteks ni, pewasan harta. Yang lelaki dia makan apa lebih kecuali suami. Apa lebih dia ambil. Apa tinggal, macam anak lelaki kita, abang kita, bapak kita, dia ada bahagian pecahan dia dan dia ada bahagian dia makan lebih. Apa lebih tinggal dia dapat kat dia. Tapi kalau dia kata perempuan, wanita, keseluruhan mereka makan dengan pecahan-pecahan yang kita akan beritahu. Jadi 6 pecahan yang nanti kita belajar. Ada 6 pecahan saja yang diagihkan untuk mereka. Baik. Penjelasan mengenai warisan. Zaman jahiliyah dahulu ni kena faham. Bila kita sebut tentang warisan harta ni, banyak orang kata kenapa mesti nak kita belajar ada ketetapan ataupun ada aturan. Walaupun sebenarnya pada asalnya kita kata apa Allah Ta'ala firmankan dalam Quran, kita sami'na wa ta'ana, jangan tanya banyak. Tapi oleh kerana orang nak belajar juga, nak tahu kenapa, nak reasoning, untuk tenangkan hati kononnya, maka kita tunjukkan. Sebenarnya sebelum daripada Islam, disebut zaman jahiliah ni sebelum Islam, warisi harta golongan lelaki, tidak golongan wanita. Lelaki warisi, perempuan tak warisi. Bahkan benda ni sampai zaman 1800 1700 Masihi di kawasan Eropah. Dia masih macam tu. Bukan zaman dahulu pun dalam karang buku apa? Jane Austen, apa nama yang buku tu? Pride and Prejudice sepatah. Dalam buku-buku macam tu memang dia tunjukkan bahawa kalau wanita tu, seorang lelaki tu mati, isteri dia, anak-anak perempuan dia kena pindah dari rumah harta milik dia. Harta dia automatik dapat kepada sepupu-sepupu dan juga bapa saudara dia. Ni 1800 tau. 1800 Masihi. Kalau kita tolak 600 lepas Islam datang, berapa? 1200. Mana 1200 tahun lepas Islam datang, Islam dah ada faraid. Diorang masih lagi dekat Eropah tengah menggagau. Masalah pewarisan harta ni macam mana? Bahkan lelaki dapat, perempuan tak dapat. Perempuan tidak dapat. Bahkan kalau kita tengok sebelum daripada zaman dahulu pun memang suami dipanggil dalam Al-Quran Karim, Allah Ta'ala ceritakan Lord. Isteri panggil suami Lord, my Lord. Ini memang istilah dipanggil. Bahkan kalau tuan-tuan tengok kisah Yusuf AS, kan bila mana Yusuf dengan isteri menteri tu lari ke pintu, kan Allah kata wastabaqal bab, dan mereka berdua lari ke pintu, wa qaddat qamisuhu min duburin, dan dia rentap baju Yusuf daripada arah belakang, wa alfaya sayyidaha ladal bab, dan mereka berdua bertembung. Sayyidaha suami dia, tapi digunakan sayyidaha, sayyidnya, apa? Tuannya. Suami itu macam tuan, isteri ni macam barang milikan. Ini sebelum daripada Islam, ya. Tapi dimansuhkan. Mana betul-betul dewasa dapat, kanak-kanak tak dapat. Dimansuhkan. Sebab tu Nabi SAW kan, oleh kerana bapak dia dia mati ketika bapak dia mati ketika dia dalam kandungan. Dalam Islam kita dia dapat lagi harta bapak dia, tapi oleh kerana dia ni zaman sebelum Islam, maka Nabi SAW tidak ada harta. Dia anak bangsawan, keturunan bangsawan, tapi dia tidak ada harta sebab bapak dia mati ketika mana dia kecil. Jadi harta dia terus dispose kepada bapa-bapa saudara dan atuk dia, automatik. Ini sebelum Islam. Dan bahkan sebab tu kenapa bila Nabi SAW nak disusukan oleh Bani Sa'ad, kan kabilah tu datang, semua tak nak ambil dia. Sebab tak nak ambil dia, sebab ambil anak yatim rugi, sebab bapak dia yang bagi hadiah banyak. Kalau bapak dia tak ada, dapat upah ngam-ngam je lah. Ngam-ngam. Jadi bila Nabi tak ada bapak, diorang tak nak ambil. Kan akhirnya Halimah, ibu susu Nabi, ambil Nabi, kan. Dia ambil dalam keadaan dah tak ada dah, dia ambil. Jadi secara tak langsung kita kat situ kita faham bahawa pewarisan harta sebelum tu lelaki dapat, perempuan tak dapat, orang dewasa dapat, kanak-kanak tak dapat. Ini mansuh. Okay. Kemudian di penggunaan Islam dahulu, harta warisan terjadi dengan supastian dan sokongan. Okay, maksudnya kalau dia kata orang tu berbai'ah dengan orang, okay, saya bai'ah dia, orang saya bai'ah ni tadi boleh dapat harta saya.
supaya sokongan wala. Contoh macam orang tu jadi kita punya pelindung kita. Contoh saya pindah ke Selangor, kemudian saya nak duduk tak boleh kan. Pasal zaman dulu yang Timur Tajuk kena dapat izin, macam zaman kita ada pasport kan, mana orang tu mastautin dan sebagainya, kena dapat izin untuk tinggal setempat. Orang kampung berkenaan kena terima dia, baru dia boleh tinggal. So kalau ada keluarga dekat situ yang sokong saya kan, jadi wali, maulakan saya kan, okay, maka harta saya kalau saya mati pergi kat dia. Ini dapat dengan cara tersebut, mansuh. Kemudian warisan berlaku dengan keislaman dan kehijrah. Bila orang Islam bila orang-orang Islam berhijrah dan juga yang masuk Islam, maka harta dia automatik berpindah kepada macam Nabi saudarakan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin dan Ansar ni awal Islam Jadi diorang mewarisi satu sama lain. Kalau Muhajirin tu mati, Ansar tu dapat harta dia. Kalau Ansar tu mati, Muhajirin dapat harta dia. Tapi dimansuhkan. Jadi dan setelah itu diwajibkan untuk membagikan wasiat untuk dua ibu bapa dan kaum kerabat. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke 17 78 79. Ayat 79. Ini pasal sebelum daripada sebelum daripada 180 sebelum daripada ayat pewarisan harta datang, maka memang ketika tu orang tu nak pastikan bapa dia dapat harta, mak dia dapat harta, dia kena wasiat. So orang lain kena laksanakan wasiat dia. Kalau tak ada wasiat, dia mak bapak dia tak dapat harta, mungkin bawa lari oleh orang lain. Okey. Dan kemudian bila turun ayat warisan harta, segala hukum dan kebiasaan sebelumnya dimansuhkan dan tak terpakai lagi. Okay. Bersabda Rasulullah dalam hadis Sunan Nasa'i, orang katakan, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu. Lepas turun ayat tu, ayat 11, 12, 176 surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, Nabi kata Allah Ta'ala telah berikan setiap yang memiliki hak akan haknya. Wala wasiyata lil warithin, tiada wasiat untuk waris. Ini yang sering masalah masyarakat Islam kita sekarang ni. Dia pergi dia buat wasiat wasiat sebelum mati dengar sini. Dia dalam konteks sekarang ni, tuan-tuan sekalian, dia dua, ada syarikat yang datang, tuan-tuan rugi dah kat situ. Bila syarikat tu ambil macam tu, tuan-tuan akan hilang 30%, 25 to 30% harta yang tuan-tuan miliki akan pergi kat syarikat berkenaan. Konon macam dia pemegang amanah, lalu dia automatik bila tu dia akan tolak upah dia dekat situ. Sama juga dia makan itulah. Memang dari segi legal betul. Maksud dia, saya serahkan kepada awak semua harta saya. Buatlah penak macam kes tanah kat Ijuk kan tuan kan? Yang Sungai Buaya tu. Dulu orang Melayu kita kena. Kes dia pakcik-pakcik dekat Felda ni, dia ingatkan bahawa kalau orang tu datang kan, dia kata, pakcik-pakcik nak pergi ulang alik pejabat ni payah. Bagi saya. Serah kuasa kat saya. Jadi saya serah kuasa. Dia ambil tantangan semua pakcik-pakcik tu. Jadi semua tanah ada milik nama dia. Lepas tu dia pergi pula. Faham tak? Memang dari segi itu legal. Even tu sebenarnya kalau ikut itu penipuan sangat besar. Tak sepatutnya berlaku. Pasal pakcik-pakcik tak faham pun apa maksud dia. Dan bahkan bila pindah bilik tadi, tak ada surat lain yang mengatakan bahawa dipindah bilik ni sementara sahaja. So, jadi automatik diorang serah kepada orang ni, dan juga orang tersebut jual dan sebagainya. Pakcik-pakcik tu putih mata macam tu je. Ada yang mati tak dapat makan pun hasil tanah dia yang diambil. Ramai. Antaranya mak tiri saya punya bapak dengan mak kan. Kita orang buat lawak dengan bapak kita orang. Tahun bila time tanah tu nak diambil kan. Abang-abang saya, kakak saya kata, abah jadi menantu jutawan. Dia pasal apa? Dia punya mentua tu tanah yang dekat situ lah. Tapi dah tantangan lepas tu dah habis, tak makan apa. Diorang mati je kat rumah rumah sewa je. Nak ceritakan. Ala kulli hal, sistem yang sama digunakan ketika mana tuan-tuan pindahkan jadi orang tersebut sebagai pemegang harta tuan-tuan. Memang dia ada agreement tambahan dan sebagainya. Tapi perpindahan tersebut sebenarnya dia helah. Ia adalah helah. Tuan-tuan nak bagi harta macam tuan-tuan nak, tapi tak nak ikut faraid. Tapi nak buat kalau kita mati tak tinggalkan, nanti masalah. Di antara benda yang tadi pengurusi kita sebut tentang tajuk masalah tak tahu cara take over harta tu satu benda. Sebab bila berlaku kematian dalam keluarga kita, katalah bapak kita mati, kita adik-beradik ramai. Untuk ambil alih harta tersebut, kena seorang pergi. Kalau harta yang dimiliki tu kurang daripada 2 juta kot, saya
dia pergi terus ke pejabat tanah, kemudian dipanggil ada pengurusan harta warisan kecil. Nah, dia kecil je, maksudnya jumlah dia dalam 2 juta. So pergi ke sana, nanti dia akan panggil waris dan sebagainya. Kalau perlukan kepada sumpah ataupun pengakuan, dia either mahkamah ataupun persetujuan sumpah. Tapi persetujuan sumpah dapat macam kelentong cop. Dan sekali mahkamah kata suruh semua angkat sumpah, kata kami tak ada dakwi untuk serah pada abang kami atau adik kami. Lepas dah pindah pada satu nama ni, baru boleh diagihkan. Itu sistem dia. Maksudnya dia kena alih pada seorang. Yang itu sama bila tonton buat pada harta waris kepada syarikat-syarikat tadi yang akan ambil 30%. Diorang sebenarnya tonton dah alih pada diorang lah harta tersebut. So bila tonton mati je, maksudnya nama diorang lah jadi sebagai orangnya. Kemudian diorang kononnya akan agihkan ikut cara faraid. Dengan dikurangkan 30%. 30% banyak tau. Bukan sikit. 15 ke 30%. So, jadi secara tak langsung, okey, itu benda. Tapi benda tu hilang. Yang sepatutnya berlaku, kan kita sebut tadi kan ada cara pembinaan harta. Jual beli, hadiah, sedekah, wasiat, faraid kan. Kita boleh sebenarnya hibah. Hibah ni dalam Islam ni tidak semesti. Kita sini faham. Cuma masalah ni kejujuran keluarga kita pula lah. Jujur anak kita dan sebagainya. Contoh macam kalau saya ada harta banyak, saya panggil anak-anak saya, keluarga saya kata, saya ada banyak harta ni saya bagi dekat sekian, ini bagi dekat sekian. Yang rumah ni pun saya bagi dekat dia. Tapi sementara saya duduk ni, saya tumpang sekejap. Wording saya ni jalan. Sebab macam mana saya boleh bagi pen kepada orang? Boleh tak saya bagi pen kepada orang? Perlu surat lawyer. Ni pen saya ni, kalau saya bagi pada kawan kita depan, perlu tak saya pakai surat lawyer? Tak payah. Dia memang saya punya, suka hati saya nak bagi siapa. Tapi kes tanah ni dia ada kaitan dengan kedaulatan negara. Takut nanti pindah tanah, milik tanah, dapat kat orang asing. So Malaysia punya tanah ada tapi milik orang. Semua milik Hong Kong, orang Korea, orang Vietnam sebagainya. Orang Melayu kita, orang penduduk asal kita dapat 20% je tanah. Jadi dengan sebab itu tak dibenarkan penukaran kecuali dengan pejabat tanah punya aturan. Itu fakta. Fakta yang berlaku sebab masalah takut tanah tergadai dan sebagainya tanpa sebab. Hatta macam mana bank pun tak boleh miliki rumah. Kan tuan-tuan beli rumah kan, bank uruskan kan. Sebenarnya bank tu bayar pada pemaju sepenuhnya. Tapi oleh kerana kes, saya ingat dulu saya pergi ke belah Sungai Petani, dekat jalan daripada Sungai Petani tu kan, daripada simpang tol tu, kita nak pergi ke arah Merbuk, masuk ke dalam, pergi ke Tanjung Dawai. Tepi jalan tu orang panggil tanah ceti. Ada kawasan tu panggil tanah ceti. Mak mertua saya kata, tanah ceti ni adalah dulu orang Melayu kita pinjam duit dengan ceti, gadai tanah. Lepas tu ceti tu mati. Pakcik tu mati, tak tebus tanah balik. Ceti tu pun mati, tak ada waris dia. So tanah tu sekarang tak siapa boleh cuit. Tanah dia dua-dua kan, dia yang pihak ni tak ada, yang ni pun tak ada. So ceti tu mati, tanah tepi jalan tu semua habis. Tak ada siapa boleh ambil. Kita nak ambil tak boleh. Memang dalam Islam pun haram kita ambil. Kita nak ambil tak boleh. Dengan suka hati ambil kan, kita rampas terus. Tak boleh. Cuma kita mungkin ada kaedah macam dalam hadis Nabi kata, man ahya ardan maitatan fahiyalah. Barang siapa hidupkan tanah yang telah terbiar, tanah yang mati, maka ia milik dia. Cuma ini applicable kepada tanah yang tak ada milik betul. Yang ini orang tu ada geran dan sebagainya, tapi mati macam tu ceti tadi, tak ada siapa boleh ambil. So dengan sebab itu, kenapa lepas daripada itu kita ada perundangan berkenaan dengan bank tak boleh miliki. Bank tak boleh jadi pemilik kepada harta yang dibeli. Bank hanya boleh jadi financer, bukan owner. Even though dia bayar full bayaran kepada pemaju. Kan dia bagi tahu 20% bayar, 50% bayar, 80% bayar, 100% bayar. Kan lepas tu tuan-tuan dia dapat surat kan. Jadi ketika peralihan tersebut sebenarnya kes kita ada masalah, bank tak boleh jadi pemilik pertama sebab takut jadi macam kes tanah ceti tadi. Tahu tak? Ataupun macam bank-bank luar negara, macam bank Hong Kong Shanghai Bank, bank Citibank, nanti dia miliki tanah dekat Malaysia, tak boleh. Sebab tu kenapa dia jadi financer, tak boleh jadi owner. Ini menyebabkan kes tuan-tuan sampai sekarang nak lari macam mana pun, pergi bank Islam pun surat dia sama je. Mulut kita kata lain. Ini masalah hartanah tadi. Jadi memang kalau keluarga kita bila waktu kematian, memang duit-duit dan harta sebagainya untuk take over memang kena serah pada seorang.
Cuma tak tahulah kalau tak percaya abang kita, wallahu alam lah. Kan abang kita nanti dia bawa lari, itu tajuk lain. Yang pentingnya orang kita serah tadi hanya dia boleh agihkan balik. Sebab si mati dah mati. Maka harta tadi hanya boleh diagihkan. Dan bahkan bila dia berlaku pertelingkahan dan sebagainya, dekat sini akan masuk amanah raya. Amanah raya akan masuk take over harta, dan yang 60 bilion tadi tu adalah harta yang kes orang gaduh-gaduh tadi dan sebagainya tak boleh selesai, kemudian di take over oleh amanah raya. Kemudian kadang-kadang mungkin first level keluarga tadi, amanah raya pula nak dispose makan masa. Dia takkan macam hari ni dapat besok, okey besok tantangan agih, tak ada. Dia akan tunggu masa pula, kadang-kadang disimpan, dijaga dulu dan sebagainya, wallahu alam. Tapi yang pentingnya lepas duit tersebut, first level mungkin anak-anak ni ingat lagi lah, cucu mungkin dengar cerita, cicit yang itulah sekali tertinggal harta tadi tak berambil. Diorang pun tak tahu harta tu diorang punya ke tidak. Kadang-kadang abah dia menyampah kan. Ni gaduh dengan abang dia sekali, lantak tak nak dah, tak tengok dah harta tersebut. Akhirnya tinggal 60 bilion, harta tadi beku kat situ, tak boleh berjalan ke mana. Nak ambil pun tak boleh. Kita ambil tak boleh. Nak dispose tak boleh. Faham Sebab tu kenapa jadi bebanan yang tak tentu arah. Nak nyagakan tak boleh, nak tinggal tak boleh, nak bantu orang miskin tak boleh. Duit tu macam tu je. Ini kena faham. Sebab tu kenapa pengetahuan tentang perusahaan harta ni adalah penting. Dan waris tidak boleh diwasiatkan. Tak ada wasiat untuk waris. Sebab Allah Ta'ala dah berikan ketentuan ketetapan. Sebab tu kalau ada orang tu try untuk bahagikan secara wasiat, maka dia buat hilah. Yang kita dengar orang kata pergi syarikat-syarikat tadi, itu hilah. Hilah. Nama dia apa? Benda entah. Ada nama khidmat tu. Jadi dia akan serah kepada syarikat tadi, dan syarikat tu akan pegang. Kemudian syarikat tu akan bahagi ikut apa yang dia nak. Dia kata saya nak rumah ni di sini. Jadi tapi syarikat tadi dia bayaran dia. Dia ada bayaran dia sendiri. Berapa persen daripada harta tersebut dia akan ambil. Okey, ini kena faham. Baik. Galakan untuk mempelajari ilmu faraid. Apa galakan Allah Taala berikan? Di dalam hadis ni dihasankan oleh sebagian para ulama dan dhaifkan sebagian para ulama. Sebab kerana hadis ni masalah perawi dia ada dipercanggahkan. Okey. Ala kulli hal, dalam perkara ini para ulama sering bila nak belajar ilmu faraid akan bawakan hadis ni. Sebab pertama, first thing first, memang dalam Quran Karim bagi tahu tentang pecahan-pecahan pembahagian harta tersebut. Tapi di sini dia kata ambil hadis ni untuk tambah faham je, untuk tambah galakkan supaya pelajari ilmu tersebut. Okey, sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Hakim, ta'allamul fara'idha, pelajarilah ilmu faraid, wa 'allimuhan nas, ajarkanlah ia kepada orang ramai. Fa inni umruun maqbudun, aku ni adalah seorang individu yang akan, manusia yang akan dimatikan. Aku dah akan dicabut, ini dimatikan. Wa inna hadzal ilm yuqbadu, dan ilmu ini akan dicabut. Wa tazharul fitan, dan akan berlaku fitnah nanti. Hatta yakhtalifa ar-rajulan, sehingga bercanggahan dua orang lelaki fil faridati, tentang kefarduan. Mana Allah Taala ada firman dalam Quran pun, fala yajidani may yufsilu bainahuma, maka dia orang takkan dapati siapa boleh putuskan hukum di antara mereka. Sebenarnya bila saya kejap lagi start masuk kan, bagi orang yang dia punya keluarga tak complicated, maksudnya dia ada mak, ada bapa, dia ada anak-anak, terutama kalau ada anak lelaki, takkan complicated, sangat mudah. Yang complicated bila hanya ada anak perempuan. Start anak perempuan dia ada, anak lelaki tak ada, kemudian bapa tak ada, dia mati tak ada bapa, start complicated lagi. Maksudnya akan start masuk adik-beradik dan sebagainya. Kemudian tak ada sini, nanti masuk pak saudara, dia akan masuk macam tu. Tapi starting point dia sebenarnya dia tak adalah susah langsung. Sebenarnya cara pembahagian harta ni sangat mudah, tapi orang kita je masalah. Cuma ni ingat kalau style kita tak bahagikan siap-siap, macam saya kata tadi kan, ini tanah milik abah ni engkau punya, yang ini engkau punya, tapi tukar nama engkau urus sendiri. Kan abah pula nak keluar duit lawyer, melampau lah kau kan. Jadi tanah rumah ni engkau punya, boleh bagi. Tapi masalah sekarang ni, masalah dibuat lepas kita mati tak salah. Bagi barang, bagi lepas. Cuma kes nanti legal untuk dapat harta tadi, anak kita yang dapat tadi dia kena dapatkan persetujuan daripada semua adik-beradik untuk pertukaran nama kepada dia. Itu je. Cuma itu saya kata tadi, masalah jujur tak jujur timbul tajuk. Okey, mana kuliah kita faham baik. Kemudian sabda Nabi SAW, Nabi kata dalam hadis Hakim Ibn Majah, ta'allamul fara'idha, pelajarilah faraid, fa innaha min dinikum, dan dia daripada agama kalian.
wa innaha nisful ilm, dan dia separuh ilmu, wa innahu awwalu ilmin yunza'u min ummati, dan dia ilmu pertama dicabut dari umatku. Mungkin kerana inilah banyak orang tak belajar ilmu faraid sebab takut mati awal. So ilmu dicabut daripada umat dengan apa, dimatikan para ulama. Kalau orang pandai faraid mati kan, kita belajar faraid pandai, besok mati. Tak naklah orang. Jadi para ulama, ustaz saya dulu kata, dia kata memang banyak orang tak nak belajar sebab takut mati awal. Walau simple, sebenarnya sangat simple. Tidak rumit pun. Baik. Apakah punca-punca kita mewarisi harta? Macam mana kita boleh jadi waris orang ni? Macam mana orang jadi waris saya? Macam ni. Okey. Punca-punca warisan harta adalah nikah. Pertama nikah. Bila seorang wanita nikah dengan seorang lelaki, automatik harta lelaki tadi, kalau lelaki tu mati, isteri tu dapat. Yang perempuan begitu juga. Kalau dia mati, suami dia dapat. Nikah, akad nikah Cerai tak ada cerai tak dapat. Mana nikah, mana dia pernikahan, suami itu nikah isteri dapat. Kedua nasab. Nasab ni keturunan. Maksudnya kita anak siapa? Siapa anak kita? Atau siapa yang adik-adik kita? Dia nasab lah. Maksudnya kita dengan lineage tadi. Kita anak siapa? Siapa bapa kita? Siapa anak kita? Siapa adik-adik kita? Siapa sekian? Orang tersebut, itu dipanggil nasab. Maksudnya kita dengan orang ni satu nasab, maksudnya satu keturunan. Tapi masuk keturunan bukan maksudnya jauh. Jauh besar sangat. Saya waris dia. Saya Jawa, dia Jawa, bukan? Saya Bugis, dia Bugis, bukan? Warisan harta ni berlaku dengan, maksud dia anda lahir anak siapa, siapa lahir jadi anak anda, siapa adik-beradik dia, siapa sekian. Yang lebih tepat kalau kita, yang silaturahim lah, hubungan rahim. Tahu hubungan rahim? Tahu kan silaturahim? Seorang kita kelakar, dia kata pergi rumah jiran, hubungan silaturahim. Silaturahim, silah, hubungan. Rahim, maksud dia, bila saya kata saya dengan hubungan satu rahim, maksudnya saya dengan dia satu rahim, adik-beradik saya. Saya dengan bapa dia satu rahim, anak saudara saya. Bapa dia dengan bapa saya satu rahim, sepupu saya. Faham tak? Itu satu rahim. Ada pergi jumpa jiran, pergi jalan-jalan jauh, jumpa kawan lama, hubungkan satu rahim. Salah atau tak? Tapi memang betul kalau kita perhatikan, bab hubung silaturahim tu yang payah. Kawan kita gaduh, boleh baik cepat. Adik-beradik kita gaduh, payah gila nak ni. Saya ludah-ludah lagi. Fui, jangan aku sumpah tak datang rumah kau. Ini masalah dia, Sebab tu kenapa dalam konteks ni zawil qurba, orang ada kawan-kawan kita tu lain. So ini first thing first, nasab. Dan ketiga, wala. Wala ni maksud dia pembebasan. Maksud dia bila orang bebaskan saya, katakan saya jadi hamba. Okey, ni kena faham Hamba dalam Islam ni adalah orang yang tertawan dalam peperangan jihad fisabilillah dengan dengan perintah kerajaan yang muslim. Bila sebut hamba ni, itu meaning dalam Islam. Dalam Islam tak ada orang jadi hamba sebab hutang. Tak ada orang jadi hamba sebab marah. Kan cerita Tiga Abdul Kalau ayah anda marah, ayah anda terjual seluruhnya kan. Itu bukan. Dalam Islam tak ada. Tuan tengoklah cerita tu kan, 1 dirham mula 1 pound sterling Itu semua sekali tu adalah rekaan semata-mata. Tak ada kaitan. Mana ada orang yang boleh marah terus kena jual kan. Dalam Islam jualan jadi hamba ni tertawan, tertangkap oleh kerana peperangan, ya. Adapun kalau tidak, tak boleh. Cuma mungkin sebelum Islam memang jadi macam Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi jadi hamba, dia bukan jadi sebab peperangan. Tapi dia dijual oleh orang yang dia upah untuk hantar dia ke Madinah. Dia bayar kepada satu kumpulan kabilah ni untuk hantar dia pergi Madinah. On the way, kabilah tu jual dia. Dia orang Parsi kan, bukan orang Arab kan. Jadi dia kena jual. Jadi hamba. Dan kadang-kadang cara jadi hamba tu salah. Tapi Nabi SAW ketika nak suruh dia bebas, daripada tuan dia, Nabi suruh dia bebas dengan cara legal. Nabi suruh dia bayar, dia buat dengan perjanjian dengan tuan dia, bahawa dia hidupkan pokok tamar sekian-sekian banyak dan bayar sekian-sekian berat emas. Nabi bayarkan dan Nabi suruh para sahabat bantu dia untuk pokok tamar. So Nabi tanamkan, dan jadi Salman Al-Farisi dibebaskan dengan cara legal, bukan dengan cara dia bunuh tuan dia tengah malam. Faham Walaupun dia tertawan dengan cara yang salah. Macam juga Zaid bin Harithah
Dia tertawan sebab dicolik. Dia bukan kulit hitam, dia orang Arab. Kulit dia putih. Tapi dia ditawan, kabilah dia dicolik zaman dulu. Lalu dijadikan hamba. Maka dibeli sampai kepada Khadijah bagi pada Nabi bebaskan jadikan anak. Sampai dia pernah dulu dia menamakan Zaid bin Muhammad. Pernah dinamakan Zaid bin Muhammad, tapi dibatalkan nama tersebut, dia baik pada Zaid bin Harithah. Ala kulli hal, itu cara kita panggil bahawa wala. Bila katakan orang tertawan, macam katalah berlaku peperangan, saya tertawan, kemudian orang beli saya, dibebaskan, bayar pada saya, macam dekat Guantanamo tu, itu kira tawanan perang lah. So katakanlah tuan-tuan kata macam mana hamba, itu kira hamba. Dalam Islam itu kira hamba. Orang yang hilang hak untuk beli belah, hak untuk pilihan sendiri, nak tinggal mana, nak kerja apa, orang tersebut dikira sebagai hamba. Memang dalam peperangan dalam Islam, bila tawanan perang tertawan, khalifah ada beberapa cara untuk diizinkan. Pemerintah Islam bila berlaku peperangan, musuh tadi ada 5 benda. Either A, bunuh semua, atau B, bebas tanpa bayaran, atau C, bebas dengan bayaran, atau D, dijadikan hamba, tinggal di rumah umat Islam, kemudian diberikan makan dan pakai oleh tuan dia. Dia hamba dalam Islam ni macam anak kita. Nak kahwin minta izin kita kahwinkan, nak kerja minta izin kita. Hamba yang dimaksudkan bukan kunta kintir tau. Kunta kintir kan kita masuk hutan tangkap orang asli, itu tak boleh. Dalam Islam tak ada jadi hamba macam tu. Itu kena faham. Dalam Islam berlaku perhambaan ni hanya bila berlaku peperangan sahaja. Dan memang sampai sekarang benda hukum ni berjalan. Cuma tak ada peperangan, tak ada inilah. Kalau jadi antara 4 perkara tadi. So yang keempat tu adalah pemimpin boleh bagi hamba-hamba tawanan perang tadi untuk jadi pembantu di rumah umat Islam. Dan dia sebenarnya matlamat dia supaya harapan untuk orang tu masuk Islam. Daripada tinggal tengok umat Islam, daripada dekat tinggal di rumah orang Islam, akhirnya masuk Islam. Ramai hamba-hamba yang asalnya hamba, keluarga dia hamba, akhirnya jadi masuk Islam. Contoh macam Ikrimah, dia barbari. Contoh macam Atha bin Abi Rabah, dia keluarga dia hamba, tapi dibebaskan, lepas tu jadi ulama. Dalam Islam hamba ni bila dia boleh jadi ulama. Dia jadi ulama. Asal hamba tapi jadi ulama akhirnya. Itu biasa. Tapi bila dibebaskan hamba tadi, saya bebaskan dia, saya waris dia. Saya bebaskan dia, saya antara waris dia. Saya antara waris dia. Faham Jadi sebab saya jadi waris-pewarisi. A, nikah. B, keturunan. C, pembebasan. Bila kita bebaskan orang, kita pembebas dia, maka kita waris dia. Automatik Okey, baik. Kemudian, apakah punca-punca yang menghalang pewarisan? Apa menjadikan sebab untuk seorang tak boleh warisi harta orang lain? A, pembunuhan. Maksudnya dia bunuh orang yang dia patut warisi. Contoh, bapa bunuh anak, atau anak bunuh bapa, atau adik-beradik bunuh adik-beradik. So siapa yang membunuh tadi tak akan dapat harta tersebut. Walaupun bunuh tersilap. Pembunuhan dalam Islam ni boleh berlaku dengan beberapa keadaan. Dia 3 keadaan. Satu, bunuh dengan sengaja. Bunuh dengan sengaja ni maksudnya bila saya pergi dekat orang tu, saya serang dia dengan benda yang boleh mati. Saya kejar dia, serang dia. Mana dia duduk diam situ, saya kejar dia, saya datang kat dia. Dengan benda patut mati. Benda boleh mati, pisau ke apa sebagainya, kan? Lalu saya serang dia dan dia mati. Dalam kes tersebut saya dikira sebagai bunuh dengan niat. Tapi orang kata, "Ustaz, saya bukan nak bunuh, Ustaz. Saya nak tetak dia supaya dia lari dari saya." Tak kira. Pasal barang awak serang dia, awak boleh matikan dia. Maka ini bunuh amad, sengaja. Yang ini, pembunuhan macam ni boleh menghalalkan darah saya. Mana saya halal darah, keluarga dia boleh tuntut darah saya. Kecuali keadaan macam dia merompak sebagainya, saya kena kata bahawa dia datang serang saya buktikan, dan kat situ akan hilanglah, mempertahankan diri. Ala kulli hal, kalau yang lain kita pergi macam aksiden kereta, tuan-tuan jangan keluar. Jangan keluar maksudnya jangan pergi daripada kereta tuan pergi ke tempat orang tu. Katakan serang, bawa kayu baseball ke, pisau kan, parang ke, anda pergi dekat dia, anda bunuh dengan niat. Tapi kalau anda duduk dalam kereta, dia datang kat kita macam apa, ada pisau gitu kan, lepas tu terluka mati, kita tak dikira bunuh dengan niat. Kalau kita keluar je, jadi kata apa, kita pun apa je, kita pergi kat dia, kita pergi arah dia, maka automatik
Bunuh tu dengan niat. Itu kena faham kaedah ni. Okey. Kedua, bunuh separuh sengaja. Separuh sengaja ni maksudnya saya pergi juga serang dia. Tapi saya bawa benda tak patut mati. Contoh air mineral. Saya pergi, kau ketak, saya ketuk-ketuk dia mati. Tak patut mati kan? Tapi saya serang dia. Ya. Saya kejar dia. Ya. Tapi saya pakai barang tak patut mati. Maka ketika ini bunuh ni dikira bunuh separa sengaja atau separa sengaja. Yang mana tak halal darah saya tapi diat berjalan. Saya kena bayar juga. Diat berjalan kena bayar. Yang bunuh tak sengaja ni dalam Islam adalah contoh macam kita bawa kereta dekat jalan raya. Memang jalan raya tu kelajuan dia biasa dan kita jalan, maka orang tu lompat tengah jalan. Maka kita bukan nak kejar dia. Kita tengah bawa kereta, dia masuk tengah, kena. Atau kita gali lubang. Depan rumah kita gali lubang. Tak letak signboard dan sebagainya, orang lintas jatuh mati. Itu dipanggil bunuh tak sengaja. Tetap diat berjalan. Diat tetap berjalan Anda tetap kena bayar. Tetap kena bayar. Cuma tak ada apa, dia tidaklah diberatkan hukum dia macam mana yang dua pertama tadi. Ala kulli hal, okey. Dalam perkara ni bila kita sebut pembunuhan, maksud dia bapa bunuh anak. Bila bunuh anak, katakanlah dia bunuh anak lelaki dia. Macam kes baru ni ada siapa? Ada dalam surat khabar. Anak tetap bapa terbaring dekat Kelantan. Okey, dalam kisah tersebut, katakanlah anak tu waras dan juga anak tu tak gila, kemudian mempunyai harta. Dia kena bayar diat tau. Diat tu akan disperse kepada semua keluarga. Bahkan dia boleh dibunuh pasal anak bunuh bapa, dia dibunuh. Ala kulli hal, kalau bapa tu mati, harta bapa tadi takkan sampai pada dia. Takkan dapat. Dia agihkan harta bapa tadi kepada adik-beradik dia, kepada mak dia, kepada sekian, dia takkan dapat. Kalau orang tu kata, tapi ustaz, bunuh tak sengaja. Macam saya kata bunuh tak sengaja tadi, kes yang kena reverse kereta tak nampak jelah. Tapi kalau kita serang dia, kita ketuk dia, tapi kita kata tak ada niat nak bunuh, tapi terbunuh. Dalam kes terbunuh ni tetap haram ambil harta. Tak boleh tak boleh ambil harta. Mak bunuh anak, anak bunuh mak dan sebagainya, tak boleh ambil harta. Pembunuhan menghalang daripada pewarisan. Bila saya bentang tajuk ni, ada orang tanya, dia kata, betul kalau pembunuh semua haram makan? Tak. Orang dia bunuh tadi, kalau dia bunuh waris pewaris dia, orang patut dia warisi, dia bunuh. Pasal dekat situ ada kebarangkalian dia bunuh untuk dapat harta. Tunggu tengok tak mati-mati orang tua ni. Harta dia banyak kan. Dia tunggu bapak dia tak mati-mati kan. Duit banyak ni. Nak beli barang tapi duit dia nak minta tak bagi. Nak mati cepat. Jadi ala kulli hal ada kebarangkalian. Dengan sebab itu terus automatik kalau dia penyebab kematian, maka tak boleh. Atau contoh macam dia masak makanan kan, bagi makan bapak dia, kemudian bapak dia mati dengan makanan dia masak. Apa nak boleh? Cek tadi rupanya terlebih Ajinomoto. Bapak dia mati. Atau bapak dia ada alergi kan, dia bagi makan mati. Maka kat situ automatik dia takkan waris. Suami isteri itu juga. Kalau isteri dia makan untuk suami kan, makanan tadi bentuk macam tu, mati. Ada kebarangkalian, maka tak warisi harta. Anak-anak akan dapat, isteri tak akan dapat. Faham Pembunuhan yang dua bentuk tadi. Satu sengaja, itu dengan separa sengaja. Ini akan menyebabkan tak akan warisi harta. Ataupun inilah anak tu tadi penyebab mati bapak dia, atau bapak tu penyebab mati anak dia. Maka automatik takkan warisi harta. Faham Kedua, perhambaan. Maksud dia perhambaan ni saya jadi hamba. Contoh kita pergi perang, betul, kemudian saya jadi hamba. Saya tak boleh warisi. Kalau waris keluarga saya ada mati, anak saya mati ke, isteri saya mati ke, saya takkan jadi waris dia. Sebab apa-apa saya miliki jadi tuan saya punya. Maka automatik tak akan pindah. Sebab tu kekal harta tadi disperse pada semua waris kecuali saya. Ataupun saya mati, saya hamba, saya mati, pun keluarga saya tak warisi harta saya. Faham Dalam keadaan tadi kita takkan warisi harta. Okay. Ketiga, perbezaan agama. Perbezaan agama ni maksud dia salah seorang bukan Islam. Salah seorang bukan Islam ni maksud dia bukan macam dulu kes ada yang banyak guna Everest tu kan. Dia mati kemudian Jawi kata dia dah Islam sebagainya. Tapi orang-orang yang bukan Islam kata nampak macam dia cuba nak larikan harta. Kawan ni ada duit dan sebagainya, pencin lah, ada duit apa dia tak tahu. Tapi dekat situ silap. Orang tak faham sebenarnya. Kalau anda kata bukan dia mati, isteri dia mati,
pun dia takkan dapat harta. Sebab Muslim dengan kafir ni takkan saling waris-mewarisi. Takkan saling waris-mewarisi. Perbezaan agama. Cuma bila kita katakanlah mak tu Buddha, bapak dia Kristian, mak dia anak dia Taoism, diorang saling mewarisi. Sebab kafir tu agama yang satu. Kafir tu agama yang satu, bukannya agama berlainan. Sebab tu kita akan masuk campur, dibiarkan mereka. Tapi kalau dia kata Muslim dengan kafir, takkan boleh mewarisi. Takkan boleh mewarisi. Okey. Baik. Setakat ni ada pening kepala? Tak ada kan? Boleh lagi. Okay, baik. Okay, jadi waris-waris. Okay, kalau kita kata dalam konteks waris-waris, waris-waris golongan lelaki, orang lelaki ni dalam keluarga kita yang lelaki yang mewarisi harta, kena ingat bukan semua. Asal ada je, ini anak saudara saya. Akan ditanya, awak daripada belah bapak, belah mak. Pasal kalau bapak saudara saja bukan semua waris. Bapak saudara yang waris kita hanya belah bapak saja. Belah mak bukan. Okay. Jadi kita baca sekarang. Dia kata waris-waris golongan lelaki, anak lelaki, cucu lelaki dan anak lelaki yang menurun. Maksud dia, dia ada carta dia ni. Okey ni. Maksudnya bila seorang tu mati, kan? Pertama sekali dia akan yang warisi harta dia anak dia. Anak lelaki. Lepas tu cucu anak lelaki. Ingat anak perempuan punya anak bukan waris. Walaupun kita sayang, itulah cucu saya nombor 1, itulah cucu sulung saya sekian dia awalau. Faham tak? Pasal cucu kita daripada anak perempuan kita tu, dia akan mewarisi harta belah bapak dia. Dia akan pergi kepada lineage belah bapak dia. Mana suami pada anak perempuan kita tu, harta situ yang pergi kepada dia. Adapun untuk anak lelaki kita punya anak waris kita. Okay, kemudian cucu lelaki. Lepas tu kalau cucu lelaki bawah lagi, cicit lelaki. Daripada anak ada cucu lelaki. Tapi semuanya kena lelaki. Lelaki Ini sebab masalah tanggungan. Ini bukan masalah diskriminasi. Orang kata macam diskriminasi, dia lagi baik. Tak, ini pasal tanggungan. Dalam Islam ni, anda lahir seorang lelaki, contohnya, bukan satu keistimewaan tapi beban. Orang tu anak anda lelaki, dia beban. Pasal dia kena tanggung. Macam mana sekarang ni, dalam kisah ni, orang-orang ni mewarisi si mati ni, dalam keadaan kalau katalah si mati ni, katakan dia ni tak mati, dia bunuh orang. Ketika dia bunuh orang tadi, kan dia kena bayar diat. Diat dia, kalau dia tak boleh bayar, tak cukup harta dia, akan dituntut daripada semua golongan lelaki keluarga dia. Anak lelaki dia, cucu lelaki dia, bapak dia, atuk dia, bapak saudara dia. Ini semua orang-orang yang akan kena bayar. Bahkan tempoh dia 3 tahun diberikan. Macam seorang perempuan kan lagi, perempuan tak diambil harta dia langsung. Untuk bayar diat, kalau perempuan tu kena denda, tidak diambil harta dia sedikit pun. Akan diambil daripada harta lelaki-lelaki yang mewarisi harta dia. Siapa golongan lelaki waris harta dia kalau dia mati, semua lelaki tersebut kena bayar bagi pihak dia. Bahkan 3 tahun diberikan. Kalau macam tu sistem dia, memang semua orang yang mati kena pampasan kematian dapat dibayar. Kalau tak ada macam tu, tak ada golongan lelaki keluarga dia, barulah dia ambil baitul mal, bayar bagi pihak dia. Jika tidak, memang kita kata lelaki lah. Sebab tu kenapa dia mati, orang lelaki tu tanggung. Sebaliknya kalau anda kata dia susah, orang ni juga wajib tanggung. Bukan sunat wajib tanggung. Faham? Okay. Lelaki. Kemudian bapak, bapak punya bapak. Mak punya bapak tak masuk. Kan atuk kita sayang si mati. Walau sayang, bapak punya bapak, ya, bapak punya mak punya bapak punya mak. Mak punya bapak. Okey. Atuk belah mak lah. Okey, atuk belah mak tidak jadi waris. Okey, ini satu sini. Kemudian adik-beradik lelaki kandung. Disebut kandung ni maksud dia bapak dia dengan mak dia sama dengan mak bapak si mati. Ni waris. Lepas tu adik-beradik sebapa. Satu bapak lain mak. Maksudnya bapak ni kahwin lain. Ini dengan ni satu lainish. Tapi yang ini dengan ini lain. Mana dia bercantumkan si mati dengan bapak je. Mak tak serupa. Itu pun waris kita. Adik-beradik sebapak. Ini bukan tiri. Adik-beradik tiri adalah orang tu lain. Macam cerita apa? Cerita Cinderella kan? Tahu Cinderella? Ngangguk je, jangan tak ngaku. Tak semua tahu cerita ni. Macam malu-malu nak ngaku. Tak konon Islamik lah. Dengar ni. Dengar.
Okey. Jadi contoh macam lelaki tu ada anak dengan perkahwinan lain, perempuan tu ada anak perkahwinan lain. So diorang berkahwin. Dekat bila perkahwinan tu berlaku, maka anak ni dengan anak ni, ini dengan anak suami lain kan, ni anak dengan isteri lain, anak tu tiri. Adapun kalau lahir anak di antara perkahwinan mereka dua dapat anak, maka anak yang lahir tadi adik-beradik kepada anak yang asal. Kepada anak belah perempuan seibu, anak kepada bapa sebelah lelaki dia sebapa. Dia adik-beradik betul haram kahwin. Haram kahwin. Tak apa dia ni. Yang tiri tu boleh kahwin. Tiri dengan tiri boleh kahwin. Tiri dengan tiri, bapa kahwin bapa, anak kahwin anak, boleh. Tak ada salah dalam Islam. Bapa kahwin bapa, anak kahwin anak. Okey. Tapi yang lahir hasil kedua perkahwinan bapa dengan bapa dengan mak ni, maka itu adalah adik-beradik kepada dua pihak tadi. Dia sebapa atau seibu. Tidak dipanggil adik-beradik anjing, tidak dipanggil adik-beradik tiri. Ada orang panggil adik-beradik anjing. Saya tak faham. Kan adik-beradik betul lah. Bukan ustaz, orang Melayu kita panggil adik-beradik anjing. Anjing apanya? Orang. Teruk betul kan? Istilah atau apa lah. Dia kahwin okey. Jadi kena faham. Orang yang dengan si mati ni sebapa. Dia sebapa okey. Yang adik-beradik lelaki dia ni okey. Kemudian anak saudara dia daripada adik-beradik dia sebapa dan sebapa si ibu ni adik-beradik kandung dia. Punya anak saudara si mati yang sebapa dengan ibu sebapa yang kandung. Kemudian anak saudara daripada adik-beradik si mati tadi yang sebapa tapi tak seibu. Okey, ini pun sama. Kemudian adik-beradik lelaki seibu, satu mak lain bapa dengan si mati. Tu waris juga. Okey. Kemudian bapa saudara tu adalah adik-beradik bapa. Adik-beradik mak tak masuk Bapa saudara maksud dia bapa saudara adik-beradik bapa. Adik-beradik bapa si mati. Bapa si mati punya adik-beradik. Okey, itu bapa saudara. Kemudian bapa saudara yang ini kandung. Ini kandung Yang ini bapa saudara sebapa dengan bapa dia tapi lain mak, nenek tak ada. Nenek lain So jadi sebapa ni maka dia punya. Okay. Dan juga anak sepupu dia yang daripada bapa saudara kandung dengan bapa dia, bapa saudara sebapa dengan bapa dia. Okey, ini semua kena ingat dalam masalah ni, dalam konteks masalah persaudaraan ni, bapa saudara dan sebagainya, ini semuanya dengan pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah. Tidak jadi dengan pernikahan anak luar nikah dan sebagainya, tak orisi. Belah lelaki ni mesti berlaku dengan pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah. Cuma yang mak dia. Ini kat sini katakan ini si mati, ini perkahwinan yang sah. Yang ini anak luar nikah. Katakan anak luar nikah. Ini waris dia. Kalau kait dengan mak, yes. Kalau anak luar nikah sekalipun, mak tu tak ada anak, kemudian mak tu kahwin lain, dapat dia. Lepas tu kemudian ni waris dia. Pasal link pada mak. Tapi kalau luar bapa, mesti nikah sah. Tak ada nikah sah, takkan warisi harta. Ni kena faham pernikahan tadi yang sebut tadi mesti sah. Kalau pernikahan yang tak sah, tak berjalan. Okey, kemudian itu belah lelaki. Belah perempuan pula, yang pertama sekali mewarisi, lupa, kasih pasangan, suami atau suami tadi. Suami. Okey. Belah perempuan pula, kalau kata si mati ni lelaki, yang warisi dia, isteri dia. Kemudian, anak-anak perempuan dia. Kemudian, cucu perempuan daripada anak lelaki. Ingat cucu perempuan dari anak lelaki. Kalau anak perempuan dia punya anak, tidak dikira sebagai waris. Yang waris daripada sini je. Lepas tu cucu lelaki dia punya anak. Lepas tu cicit lelaki dia punya anak. Tapi semua lelaki. Okay. Kemudian bapa kemudian bapa lah. Bapa atau atuk. Kalau bapa tak ada, atuk masuk. Nenek sini. Jadi lelaki ni perempuan kan. Okay. Si mati-mati mak dia waris dia. Lepas tu kalau mak dia tak ada, nenek dia atau nenek belah bapa. Ini nanti kita akan terangkan kenapa nenek belah bapa dapat juga, kenapa nenek belah mak tadi atuk belah mak tak dapat, kenapa nenek dua-dua belah dapat. Nanti kita terangkan. Okay. Kemudian adik-beradik perempuan. Adik perempuan dengan si mati, mana satu kandung. Lepas tu adik-beradik perempuan yang sebapa tapi lain apa? Lain mak. Okey, ni. Tapi stop sini. Anak dia tak jalan. Kemudian perempuan okey. Kemudian ni adik-beradik seibu. Ni mati, mak dia, ni adik perempuan dia. So seibu dengan si mati. Kemudian si mati punya apa? Punya habis dah. Okey.
Okay. Perempuan tak banyak. Laki banyak, laki 15, perempuan ada 10 je. Okey, daripada situ kita lihat itu waris-waris yang mewarisi harta yang mewarisi harta, laki, cucu laki, anak laki. Menurun tu maksud dia lelaki. Bapa atau bapa belah bapa bapa naik. Sebab orang kata sampai mana mungkin jin kot nak warisi harta dengan umur dia panjang. Atuk punya atuk kan. Okey. Sudah naik ni. Adik-beradik lelaki daripada mana arah? Maksud dia adik-beradik lelaki belah bapa, sebapa, seibu, sebapa, seibu. Okey. Kemudian anak saudara daripada adik-beradik lelaki tadi. Yang belah ibu tak, belah bapa. Yang tadi belah ibu belah ibu tak, belah bapa aje. Mana anak saudara kita sebelah adik-beradik lelaki kita, anak saudara kita sebelah bapa apa yang sebapa kita. Bapa saudara belah bapa, sepupu lelaki daripada bapa dan suami. Dan orang merdekakan. Satu lagi orang merdekakan. Kalau lelaki merdekakan kita pun dia adalah waris kita. Okey. Jadi agar tak dikelirukan, semua hubungan yang dinyatakan adalah antara golongan disebut dengan si mati. Mana bapa si mati, adik-beradik si mati. Okey. Waris golongan perempuan, anak perempuan, cucu perempuan dan anak lelaki menurun, ibu, nenek, adik perempuan, and so on. Isteri, dia orang merdekakan. So faham Itu saja. Tapi kalau ikutkan sebenar, yang confirm akan dapat pada setiap kali berlaku macam ni yang betul-betul jadi waris adalah ni je yang saya boldkan. Bapa, ibu, pasangan, anak perempuan, anak lelaki ni. Mana sini ni? 1 2 3 4 5. Itu yang direct. Kalau kita ikut kiraan macam tu, memang semua boleh kata semua orang ada macam tu je lah. Ada suami, ada atau isteri, kemudian anak-anak, dan dia cabang waris atau usul waris. Si mati, atas dia, bawah dia. Yang tepi-tepi dia tadi, tunggu kejap. Tunggu yang ini habis dulu. Kalau ini ada, yang ini tak masuk. Yang ini ada, yang ini tak masuk. So yang confirm akan dapat sekali, tak ada siapa boleh halang. Kalau kita mati saja, takkan boleh halang harta kita pergi kepada bapa kita, mak kita, pasangan kita, anak-anak kita, atau anak-anak kita punya anak, and so on. Yang ini mungkin terhalang. Tengok kepada siapa ini mungkin terhalang, ini mungkin terhalang. Yang pertama sekali kena faham siapa yang ni, ini yang bold ni, itu pasangan yang akan dapat. Jelas? Okay, baik. Belum lagi. Ada lagi 20 minit sebelum rehat. Okey. Pembahagian harta warisan berdasarkan pembahagian waris berdasar pada warisan. Okey. Waris-waris kita ni dia ada kumpulan tau. Ada kumpulan. Kumpulan maksud dia macam mana dia orang dapat harta tadi. Okey. Bahagian pertama, golongan mewarisi dengan fard saja. Mana dia ada pecahan dia. Dalam Quran sebut pecahan dia. Mak kita ada pecahan, adik-beradik kita perempuan, anak perempuan kita, semua ni ada pecahan khas. Dan mereka ada 7. Pasangan, suami atau isteri, dia tak makan lebih. Mana suami, seorang suami akan dapat harta isteri dia setengah kalau isteri tak ada anak, dapat 1/4 kalau isteri dia ada anak. Si isteri pula dapat harta suami dia 1/4 kalau tak ada anak, 1/8 kalau ada anak. Okey, harta sepercarian nanti kita bincang. Sebenarnya kes orang suka cerita harta sepercarian. Harta sepercarian ni sebenarnya satu istilah yang dimunculkan lepas daripada kes datin tak nak datuk kahwin baru. Even kalau tuan-tuan nak tengok apa tanda tangan isteri untuk poligami. Kalau tuan-tuan ingat tahun bila mula start, itulah mula start dia. Harta sepercarian kan dalam konteks Islam ni, kalau isteri itu memang dia bekerja, suami bekerja, sama-sama bayar rumah, itu harta sepercarian. Kalau suami itu pergi kerja, isteri duduk rumah saja, tak dikira apa yang suami itu dapat sepercarian. Faham Ataupun macam isteri itu terbalik kan isteri kerja, suami duduk rumah. Apa isteri dapat bukan harta sepercarian. Tapi kes dia kelakar zaman sekarang, orang kira mana yang suami itu pergi kerja, bini duduk rumah, sepencarian. Tapi kalau saya terbalik. Maksud dia kalau isteri kerja, suami duduk rumah, apa isteri dapat sepencarian gitu tak? Tak boleh dah ustaz. Tak boleh pula. Saya kata, tak adil lu. Macam itu macam apa yang kes datin-datin yang kaya, yang di tahun kosmetik dan sebagainya kan. Okey, kalau contoh dalam kes ni kan, kalau dia kata, kalau katalah suami dia tadi yang kaya, datuk tu kaya, bila bercerai kan bini tu tuntut alimoni lah, apa benda macam di barat buat. Okey, jadi dia kata mana harta suami tadi ada sebahagian milik dia, walaupun bukan dia yang cari makan.
Sebab dia lah konon jaga rumah, tenangkan hati suami, masak makanan suami jadi bulat dan sebagainya kan. Okey, sampai suami tu boleh bekerja sampai cek makan. Kalau macam tu ayat dia, boleh trafik pun boleh bagi, tuntut harta kita. Dia kaya sebab saya yang jaga traffic light. Tuan Jalan Raya pun datang, dia kaya sebab saya yang buka sekian. Tukang kebun kita, itu sebab tu kena faham betul-betul. Kalau dua-dua bekerja, yes, apa mereka perolehi, rumah mereka beli dan sebagainya, dikira harta sepercarian sebab dua-dua pihak fill in. Okay. Kecuali kalau memang bini tak bayar apa, semua duit gaji dia makan seorang, dia beli handbag, dia beli apa, duit tanggungan semua sekali suami yang buat. Maka tak boleh bini tu lepas bila bercerai, rumah tu pun saya ada hak. Jangan. Itu tak kena. Ini istilah yang salah lah. Yang saya tengok zaman kita sekarang banyak orang timbul harta pencarian. Bahkan kelakar, kesian kan setengah-setengah orang macam apa Robin Williams tu. Yang cerita yang buat lawak tu kan bunuh diri. Lepas mana dia bercerai dengan bini dia. Tak dekat sana. Okey, bila dia bini tu bercerai, harta tanggungan nafkah alimoni tu hanya boleh berhenti dibayar kalau bini tu kahwin lain. Kalau bini tak kahwin lain, selagi tu suami tu kena bayar. Rumah jadi milik bini dan sebagainya. Benda macam ni masalah sebenarnya. Ini tak berlaku adil. Bahkan memang kita kata Robin Williams sampai bunuh diri lah. Pasal kena tanggung bayar hutang bini dia. Kisah benar. Kisah benar. Sedangkan sebenarnya dekat sana pula tak ada undang-undang untuk menghalang wanita tu buat hubungan luar nikah. Tu tak kahwin, asalkan dapat duit, tak ada masalah lah. Jadi pelik sikit lah. Itu sebenarnya, itu pasal sebenarnya dalam konteks ni, kalau tuan nak tahu punca undang-undang ni dibuat sebab di barat, pada agama Kristian contohnya, diorang tak ada undang-undang cerai. Dalam Katolik tidak ada perceraian haram. Kalau seorang lelaki cerai dengan isteri dia, kahwin perempuan lain, perkahwinan kedua tu zina. Seorang isteri bercerai dengan suami dia, kahwin lain, kahwin kedua adalah zina. Dia macam nak sekat. Dulu tu sebab kenapa lepas tu, dulu King Henry keberapa, entah dia nak kahwin baru. Poligami tak boleh. Walaupun sebenarnya nabi-nabi Bani Israel semuanya kahwin banyak. Nabi Yaqub 2 isteri. Kan? Ibrahim kan, kalau walaupun bukan Bani Israel lah, atas lagi. Lepas tu Nabi Sulaiman, bini banyak. Banyak isteri. Nabi Daud banyak isteri. Tapi yang peliknya mereka ni kata tak boleh. Gereja kata tak boleh, kahwin satu je. Jadi Raja England ke berapa entah, King Henry, saya tak ingat nombor. Dia nak kahwin, mula-mula kahwin dengan puteri Spanyol. Tua dari dia dapat anak. Lepas tu dia jatuh cinta nak kahwin dengan orang tempatan. Tapi tak boleh kahwin sebab kalau dia cerai bini dia kahwin baru, zina. Nak kahwin dua tak boleh. Akhirnya dia buat apa? Tukar mazhab. Daripada Katolik jadi Protestan. Itu jadi Protestan. Jadi dalam Protestan yang timbul tajuk ni, pasal benda tak ada dalam agama, so buatlah suka hati, tambah syarat, tambah ini, tapi tak pernah adil. Ini kezaliman dibuat. Kezaliman dibuat di sana sampai sekarang. Kesian. Dan bila bercerai, dia kena tanggung lagi isteri tadi. Cerai lah. Ketika iddah, betul, kita dan Islam bercerai, dalam tempoh iddah boleh rujuk, memang bini tadi ditanggung oleh suami tadi. Dan dalam tempoh 3 kali haid atau 3 bulan, dia kena tanggung rumah isteri tersebut, makanan, pakaian semua tanggung. Lepas habis iddah baru pergi. Baru tak ada tanggungan. Tapi bila diorang pula tak ada, dia sepanjang hidup selagi bini tak kahwin lain. Kononnya menjaga hak asasi wanita, tapi mendera orang lain. Baik. Jadi faham Dia pasangan sama isteri. Dia ada 2 nenek. Nenek belah mak, nenek belah bapak. Dua-dua dapat ketetapan. Dia tak makan secara ni, dia makan dengan pecahan. Pecahan dia 1/6. Ibu 1/6. Nanti kita belajar ni. Ibu 1/6 atau 1/3. Tengok keadaan. Adik-beradik, lelaki atau perempuan yang seibu. Ini mesti makan tetap. Kalau seorang, mana satu mak adik-beradik semak ni. Yang ni tadi. Jadi ni 2 orang ni. Dia makan kalau dia seorang je ada. Seorang je ada 1/6. Kalau ramai 1/3 1/3. Itu jangan tulis apa dia. Depan kan banyak benda conteng. Okey, itu bahagian pertama. Bahagian kedua, golongan yang mewarisi dengan asabah tanpa ketetapan. Dia makan lebih je. Apa baki lepas orang ni 1/2, 1/4, 1/4, apa baki dia orang makan? Kumpulan ni makan baki dengan asabah.
Itu siapa? Pertama, anak lelaki dan anaknya. Anak-anak dia lah. Anak lelaki punya anak lelaki, punya anak lelaki, punya anak lelaki, seterusnya. Cucu lelaki, anak lelaki, cicit lelaki, cucu lelaki, and so on. Dengan syarat atas tak adalah. So, semua sekali makan, apa lebih? Whatever left out daripada harta tu, lepas orang ni ambil 1/2, ni ambil 1/2, dua orang tinggal dengan dua orang ambil apa? Apa lebih? Okey. Kemudian adik-adik lelaki kandung dan anak-anaknya. Mana adik-adik kandung, mana adik-adik seibu sebapa dengan kita dan anak dia. Itu pun makan asabah, apa lebih? Dengan syarat tak ada waris yang lain sekat orang. Adik-adik lelaki sebapa dan anaknya. Dengan bapa kandung, bapa saudara kandung dan anaknya. Ini semuanya orang yang makan harta dengan apa? Apa lebih? Tak ada pecahan. Okey. Kemudian dia kata bapa saudara sebelah bapa, lelaki memerdekakan, wanita merdeka. Ini semuanya orang ni. Ini semuanya orang yang makan harta lebih. Apa lebih dia makan. Ketiga, golongan yang mewarisi kadang-kadang secara asabah, kadang-kadang dengan fardu. Kadang-kadang gabung dua sekali. Bapa dengan atuk. Bapa ni akan dapat 1/6. Okey. Kadang-kadang plus asabah kalau tak ada waris lelaki lain. Contoh orang tu mati tinggal bapa, mak, kan, adik-beradik lelaki sebagainya, tak kisahlah. Tak ada anak tak ada. Tak ada anak cabang waris lelaki, maka bapa tu akan dapat 1/6 campur asabah. Dia makan dua. Kalau bapa tak ada, atuk ganti tempat yang sama. 1/6 campur asabah. Dia makan gabung dua sekali. Kadang-kadang asabah, kadang-kadang fard. Ya, baik. Bahagian ketiga, golongan yang mewarisi kadang-kadang dengan asabah, sekali-sekali dengan fardu. Tapi tak gabungkan kedua-dua sekali. Mereka adalah orang yang dapat 1/2 kecuali suami. Itu apa yang kita panggil apa? Anak perempuan kita kadang-kadang makan fardu. Kadang-kadang makan asabah bila adik-adik lelaki dia. Anak kita yang perempuan, kalau dia seorang 1/2, dia ramai 2/3. Tapi syarat jangan ada lelaki. Kalau ada lelaki dia makan asabah. Lelaki dua dia satu. Lelaki dua satu, dua satu. Nisbah 2/1. Nanti kita terang kenapa. Okey. Kemudian orang dapat 2/3. Ini semua orang-orang ni yang mendapat ni. Ni nanti kita terangkan. Baik. Apakah pecahan yang ada? Kalau tuan-tuan buka dalam Quran Karim, pecahan yang ada dalam pembahagian faraid ini ada 6 sahaja. 6 sahaja tu. Ambil conteng kot. Dia sebut-sebut tak nampak. Conteng sikit. Jauh jalan tak? Okey Okey, tengok sini. Okey, bila kita buat benda ni, nak fahamkan 1/2 sebenarnya. Okey, baik. Tengok, pecahan yang ada, dia ada 6 sahaja. First pecahan dia adalah 1/2. Mana setengah lah, setengah. Ni patutnya makan pizza. Kalau makan pizza, kita boleh tunjukkan cara makan pizza dengan betul berdasarkan pecahan faraid. Ya, 1/2. Ni pecahan pertama. Kemudian separuh dia. Separuh setengah 1/4. Lepas tu separuh daripada 1/4. 1/8. Dia pecahan dia setengah, 1/4, 1/8. Okay. Satu lagi pecahan dia. Tersunting. Astagfirullahalazim. Alamak. Macam mana? Tak apa dah lah. Bidai dia kena. Baik. Bahagi 3. Pecahan pertama 2/3. Kemudian 1/3. Kemudian satu lagi 1/6. So sebenarnya pecahan dia yang paling besar pada 1/4 setengah. Lepas setengah 1/4, setengah 1/4 1/8. Satu lagi adalah 2/3, the biggest one. Kemudian kecil dia 1/3, separuh 1/3, 1/6. Okey, itu saja pecahan yang ada sebenarnya. Tidak ada pecahan yang lain yang tuan-tuan perlu hafal. Tak ada lain Ingat itu je. Tak ada 1/7,
Kes time Raja Faraid tu ada. Diorang tak tengok betul. Lepas tu diorang bila time pergi soalan, keluar 1/7 lah, 1/9 lah. Semua itu tak wujud. Tidak ada. Jangan reka-reka jangan mandai. Dia ingat je, separuh, setengah separuh, setengah separuh. Faham dia? Second one, 2/3, 1/3, 1/6. Ingat tu je. Itu je pecahan yang ada. So, yang kita akan bincangkan sekarang ni, pecahan-pecahan tersebut ikut pada kumpulan yang ada pecahan ini saja. Okay, semua pecahan di atas dikeluar daripada surah An-Nisa 11, 12, 176 serta hadis-hadis yang sahih. Baik. Pertama, waris-waris yang mendapat harta warisan. Okay. Tuan-tuan akan jumpa nanti dalam kita baca ni, keseluruhan yang dapat harta secara pecahan ni adalah golongan wanita, bukan golongan lelaki. Punca dia sebab kan kita sebut dulu yang mewarisi harta lelaki, perempuan tak waris. Sebut tadi kan. Sebab antara kisah sebab turunnya ayat An-Nisa 11 12 tu, punca dia adalah salah seorang sahabat Nabi, Sa'ad bin Rabi'. Dia mati. Kemudian dia tinggalkan 2 orang anak perempuan. Dia mati, dia ada isteri seorang, anak perempuan 2 orang. Adik-beradik dia ambil semua harta dia. Take over harta dia, belah. Isteri dia jumpa Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, sahabat engkau Sa'ad, dia mati syahid. Dia tinggalkan 2 orang anak perempuan ni. Ni sekarang ni anak perempuan dia 2 orang ni tak ada harta tinggal untuk kahwin, untuk apa, tak ada harta lah. Bapa-bapa saudara 2 orang ambil." Dia ngadu dengan Nabi. Nabi SAW, memang kita tahu kerana Nabi tak bercakap daripada hawa nafsu baginda sendiri, baginda diam. Ni macam banyak kisah. Diorang tanya soalan Nabi pasal dah ada tradisi asal yang sedia pakai pada masyarakat Arab. Nabi tak automatik tukar, tunggu wahyu turun. Contoh macam kisah zihar kan, bila orang tu kata pada isteri dia, Nasrul Mujadalah, dia kata pada isteri dia, "Engkau punya punggung macam punggung mak aku." If ever dia cakap macam tu, dalam zaman jahiliah ia dikira sebagai gantung tak bertali. Nak kata cerai, tak cerai. Nak sentuh, tak boleh, dia jadi mak. Because you kan, similarities antara isteri dengan mak sendiri lah, kan mak dia. Kalau lelaki dia kata, "Engkau ni macam mak engkau lah." Betul lah. Memang mak dia lah. Kalau lelaki dia kata, "Engkau macam mak aku," tak masalah. So ini di antara benda yang kita kata dalam Islam ni, benda yang tabu, masih tak patut cakap. Mana mak kita tu punyalah mulia. Jangan bayang bini kita macam mak kita, nanti jadi sakit jiwa tau. Dengan masyarakat barat ni, incest dan sebagainya berlaku sebab itu. Saying something that tak patut cakap. Jadi benda tersebut tak boleh. Jadi bila cakap saja jatuh hukum. Cuma orang Arab Zahiliyah dahulu sampai kiamat dah bini tu sentuh tak boleh, kahwin lain pun tak boleh. Tapi Nabi SAW bila wanita tu mengadu, Nabi diam, tak jawab sampai turun ayat Quran bagi tahu keputusan. Macam tu juga masalah kes Sa'ad tadi. Bila isteri datang jumpa Nabi, dia mengadu, "Sa'ad, dia ni sahabat engkau mati syahid. Dia mati tinggalkan anak perempuan 2 orang. Kemudian bapa saudara mereka berdua ni ambil semua harta bapa dia. Harta bapa dia ambil, adik-adik Sa'ad ambil." Lalu ketika itu dia mengadu. Bila mengadu saja, turun ayat Quran surah An-Nisa ayat 11, 12, 176, yang 11, 12 yang pertama. Turun ayat berkenaan, Nabi panggil adik-beradik Sa'ad. Panggil dia. Nabi katakan dia, "Bagi anak perempuan ni 2/3. Daripada semua harta tu, 2/3 bagi kat dia orang. Bagi pada isteri Sa'ad ni 1/8. Baki engkau ambil. Pasal kes dia sebab memang berlaku dalam masyarakat ni, wanita dia tak mampu untuk lawan, untuk take hak dia. Ini memang kisah benar, saya nak cerita. Pada kes tu, ada seorang tu, hamba Ta'ala, akak ni, dia baik, bagus, datang kelas dan sebagainya, tapi lama tak nampak datang kelas, tak sihat kot. Okay. Dia cerita macam ni, waktu dia hidup, duit dia boleh kata banyak jugalah kan, dia ada harta sebagainya. Dia beli rumah, dia beli kereta, dia beli apa, dia letak nama anak perempuan dia. Dia anak dia kan, dia takut nanti kan kalau anda kata dia tukar nama siap-siap, macam kes saya kan, dia bagi anak dia tapi dia tukar nama siap-siap. Tapi tapi dia niat benda tu pindah milik lepas mati. Ditakdirkan oleh Allah Ta'ala anak dia mati dulu. Bila anak dia mati dulu, itu tak apa lagi lah.
Sepatutnya tak ada masalah. Tapi menantu dia pergi rumah dia, ambil kunci kereta, bawa belah. Menantu hantu. Okay. Itu menantu hantu kan? Menantu yang hantu. Pasal menantu dia tadi pergi ambil. Kami hari tu kami ambil tu, rampas. Akak tu nak cakap apa? Tolong kan. Siapa? Habis kuat nangis je lah. Itu saya nak bincang sekarang sebab wanita ni biasa kena anaya, bukan menganaya. Ada je jahat, ada. Yang anaya orang banyak juga sebenarnya. Tapi yang biasanya dianaya. Sebab tu tuan-tuan tengok dekat Malaysia ni ada apa? Coach, pink coach. KTM tu. Kan perempuan tak nak diraba, maka ada coach khas untuk wanita. Orang lelaki tak kisah kena raba. Faham kan? Jadi konsep dia. So perempuan kena tindas. Dengan sebab itu Allah Ta'ala letak ketetapan. Dan lelaki yang tak tunaikan, dia telah langgar perintah Allah Ta'ala. Itu kena faham konsep dia. Sebab wanita tadi dia lemah. Jadi akak tu memang telah mujur lah. Pembayaran dia buat, semua sekali dia bayar, nama dia yang bayar. Kalau lah dia pernah bagi menantu dia bayar atau anak dia bayar, memang habis. Jadi dapat balik kereta. Kami dulu hari itu hampir nak hantar gangster, tangkap menantu dia, rampas balik kereta. Serius. Kesian kita dengar kan. Macam mana kakak tu dah mati anak, menantu datang ambil kunci kereta belah. Dan menantu tahu yang mak mentua dia dah bagi nama kereta tu untuk anak tadi. Tapi anak tu mati dulu. Tak boleh dapat pada suami tersebut. Mana boleh dapat lagi macam tu. Kena agihan ikut faraid lah. Dan dalam kisah tersebut, kalau dia kata memang si perempuan tadi bapak dia tak ada. Katakan bapak tak ada. Ingat perceraian, kalau anak tu mati, saya mati, katakanlah bapak dengan mak saya bercerai. Dua-dua masih waris. Dua-dua masih waris. Bapak saya tetap hak dia, mak saya ada hak dia. Tak ada putus. Yang putus mereka berdua. Bapak dengan mak tadi kalau bercerai, diorang tak ada waris-warisi. Tapi dengan saya jalan mana bapak saya ada hak dia, mak saya ada hak dia. Yang silap faham nanti. Baik. Jadi dengan sebab itu kenapa dalam konteks ni kita akan lihat bagaimana yang menerima warisan harta ni sebenarnya kumpulan ni adalah orang-orang yang kebiasaannya akan ditindas. Sebab tu tak letakkan pecahan tetap. Okey, pertama, kita kata tadi apa? 1/2, 1/4, 1/8. 2/3, 1/3, 1/6. Okey, start 1/2 dulu. Pertama, waris-waris yang dapat 1/2 daripada harta warisan. Okey, siapa dia? Pertama, suami. Maksud dia si mati. Isteri lah. Kalau suami dia mati tu suami, mana suami dengan suami? Kahwin gay dalam Islam tak halal. Tak ada warisan. Okey, si mati. Orang tua mati. Maka yang waris dia ni suami dia. Suami dia ni kalau dalam keadaan macam ni, tengok keadaan apa? Si mati tidak ada cabang waris. Suami pada si mati akan mendapat setengah harta peninggalan apabila si mati tidak mempunyai cabang waris. Anak atau keturunan daripada anak lelaki. Anak lelaki punya anak. Kalau ada saja bawah ni, cucu perempuan dia anak lelaki ke, cicit perempuan daripada cucu lelaki ke, anak lelaki daripada anak lelaki ke, and so on bawah ni, automatik suami ni tak boleh dapat 1/2. Dia dapat 1/4. Nanti kita bincang. Ini sekarang nak bincang suami 1/2 bila macam ni. Ini senario suami 1/2. Ingat orang atas ni seorang pun tak kacau. Siapa yang ada atas ni, tak ada seorang pun boleh mengganggu pecahan tersebut. Suami dapat 1/2 bila isteri ni tidak ada cabang waris. Itu penting dia. Bila orang tanya soalan, dia kata orang tu mati, isteri si perempuan ni mati, ada suami. Saya tanya soalan, ada anak tak? Si mati ni ada anak tak? Soalan saya pertama. Dia kata nak tahu suami dapat apa. Saya kata si mati ni ada anak tak? Ada cucu dia anak lelaki tak? Itu soalan dia. Kalau dia kata ada anak lelaki, ada cucu daripada anak lelaki, ada cicit daripada anak lelaki dan sebagainya, maka automatik si suami ni tak boleh dapat 1/2. Dia disekat dari 1/2. Okey. Sementara dalam masalah ini sama juga, isteri ni anak yang bukan suami ni punya pun tetap berjalan. Dia bukan mesti anak kandung mereka berdua. Katakan si mati ni ada anak dengan suami lain atau hatta anak haram. Mana isteri tu ada anak haram sebelum dengan kahwin dengan dia. Anak tu tadi menyekat suami dapat 1/2. Suami akan di stop daripada 1/2. Sekalipun anak tadi bukan anak pernikahan. Dia terbalik dengan lelaki tau. Dengan lelaki kena pernikahan sah. Tapi si isteri tadi memang anak tu anak dia. Keluar dari perut dia. Takkan nak kata anak orang lain pula. Dia mengandung kan, dia macam, tapi mungkin bukan anak awak. Tapi bukan anak awak tu kena pada apa? Kalau orang tu dia tak nikah dengan perempuan tadi, mungkin anak tu bukan anak dia, mungkin anak orang lain. Tapi
Tapi dia kata saya seorang je, walau tanpa pernikahan yang sah, putus. Tapi wanita tu sendiri pula, anak yang keluar daripada rahim dia, semua sekali anak tersebut dikira sebagai waris dia, tak kira yang dengan suami tersebut dia kahwin ataupun tidak kahwin ataupun dengan anak suami lain. Faham ini cabang waris bawah ni menyekat suami dapat 1/2. Kalau macam ni senario dia, suami confirm 1/2, half harta dapat. Okey, kenapa lelaki dapat 1/2? Tak dapat sikit. Kenapa lelaki banyak, perempuan sikit? Sebab lelaki wajib tanggung. Tak buat tajuk lain, tapi ini ketentuan Allah Taala. Mana lelaki dapat banyak sebab kena tanggung. Contoh macam saya dapat banyak, kan? Contoh saya dapat 2. Adik saya dapat 1, perempuan dapat 1. Adik saya ni tanggungan saya. 1 dia dapat, dia belilah makeup dan sebagainya, habis, lepas tu dia kata tak ada duit nak makan. Yang kena tanggung dia saya. Faham tak? 2 saya dapat tadi, agih pada isteri saya, anak saya, agih pada tempat lain, agih pada mak saya kalau hidup lagi, kan? Tapi apa? Dia pun tanggungan saya. Selagi dia tak kahwin, saya tanggung dia. Tanggungan hidup dia. Itu yang bila orang kata lelaki atau perempuan selagi tak kahwin, bila tak kahwin, keluarga tanggung. Keluarga tanggung tadi bapa, adik-beradik, anak, atuk, pak saudara. Itu orang-orang yang waris harta tadi, dia wajib tanggung. Kalau dia kahwin je, maka dia ditanggungan suami dia. Kalau dia lepas bercerai, patah balik pada keluarga balik. Tanggungan hidup dia. Nak makan ke tidak dan sebagainya, ditanggung bapak dia. Bapak perempuan tersebut. Abang dia. Anak lelaki dia. Anak saudara belah adik-beradik lelaki dia. Bapak saudara belah bapak dia. Semua sekali ditanya tentang perempuan tak makan, siapa tak bagi. Sebab dalam Islam kita kena belajar kafalah. Kafalah siapa tanggung siapa. Siapa tanggung siapa. Itu kena faham. Dalam Islam ada siapa tanggung siapa. Sebab tu kes potong tangan pencuri, kan? Curi, potong tangan. Sebab tajuk, lepas tajuk siapa tanggung siapa, dia mahu kita bincang. Tapi kadang kata tanggungan tak berjalan, memang orang tu tak boleh dipotong tangan lah. So potong tangan ni dengan syarat jumlah barang tu cukup, nilai nisab dia itu 1/4 dinar, itu 3 dirham. Atau lepas tu kemudian barang tadi tersimpan dengan baik. Kemudian dia tak mencuri kerana lapar. Kalau mencuri kerana lapar, maka automatik dia akan batal. Tak boleh potong tangan. Kurung boleh, halang dia keluar kejap boleh, tapi tak boleh potong tangan. Potong tangan dengan syarat-syarat tadi. So macam tu kat masalah antara syarat tadi kan, tanggungan. Kalau dia kata dia tak ada hidup dan sebagainya, keluarga, mahkamah akan suruh engkau tanggung. Kita lihat dalam kisah para sahabat Nabi SAW, Abu Bakar contohnya, dia tanggung keluarga dia. Ada keluarga dia yang berhijrah daripada Mekah pergi Madinah. Nama dia Mistah bin Athasah. Mistah bin Athasah ni, dia antara orang yang terlibat sebar cerita palsu tentang Aisyah. Sebaik saya turun Al-Quran, bersihkan Aisyah, Abu Bakar telah sumpah tak nak tanggung dah orang ni. Allah tegur suruh jangan buat macam tu. So dekat situ dapat kita faham bahawa Abu Bakar di samping keluarga dia tanggung, ini pun dia tanggung 2 pupu dia. 2 pupu. Ke sepupu dia? 2 pupu lah kot. Bapak dia dengan bapak orang tu sepupu. 2 pupu. Dia kupu-kupu berapa? Dia 2 pupu, sepupu. Lepas tu 2 pupu. Mana sepupu ni kita dengan bapak kita dengan dia, bapak kita dengan bapak dia adik-beradik. Sepupu. Lepas tu kena kalau atuk kita dengan atuk dia adik-beradik, 2 pupu. Kalau onyang kita 3 pupu. Kan? Kalau atas lagi kupu-kupu lah. Kupu-kupu lah. Saya ini kupu-kupu saya. Onyang atas kan. Macam ni macam Khadijah dengan keluarga Nabi. Khadijah dengan bapa Nabi, kan Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Al-Uzza bin Qusay. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Al-Uzza bin Qusay. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Dia jumpa kat Qusay. Atuk punya atuk lah ni, 5 atuk. Macam tu lah. Ni sepupu, 2 pupu, 3 pupu. Kupu-kupu kot. Dia kena faham, dia satu family. Okay. Apa tadi yang pergi? Okay. Kedua, anak perempuan. Yang dapat separuh lagi adalah anak. Kita kata yang dapat separuh ni ada 5 kumpulan. 1 suami, 2 anak perempuan. Anak perempuan macam ni. Tapi syarat dia seorang lah. Dia berseorangan. Contoh orang tu mati, dia kata dia tinggalkan isteri, kemudian anak perempuan seorang. Anak perempuan seorang ni tak ada siapa-siapa bersama dia
maka automatik menyebabkan dia dapat 1/2. Atas ni siapa saja ada tak kacau. Ni atas ni, siapa wujud tak kacau dia. Kena ada macam ni. Maksudnya anak perempuan akan menerima separuh harta pengirian apabila dia bersorangan dan tak boleh isi adik-beradik lelaki. Kalau ada adik-beradik lelaki, tak dapat setengah. Dia dapat setengah bila? Macam ni. Macam ni maksudnya dia seorang je. Okey. Cucu perempuan dari anak lelaki. Contoh macam ni. Si mati ni mati, dan ada anak lelaki. Anak lelaki dia mati, ada cucu perempuan. Tinggal macam ni. Yang bawah ni tak ada tak ada adik-beradik sebagainya. Kalau ada adik-beradik, main cucu ni mungkin tersekat. Cucu kan tersekat Kalau kata anak lelaki, anak bukan anak ni, ada anak lelaki lain. So anak lelaki ni menyebabkan cucu tak boleh dapat harta. Faham Ada baru ni ada pak cik tu cerita. Dia kata cucu ni, orang tu mati. Ada anak lelaki ada kan? Apa tu? Ada anak perempuan. Apa tu? Ada cucu perempuan. Cucu perempuan dia sayang. Pak cik ni harta juta-juta. Sekali kan, cucu dia, pak saudara ramai lagi. Cucu dia marah kenapa dia tak dapat. Bapak dia mati awal. Bapak dia mati dulu sebelum atuk dia. So bila bapak dia mati sebelum atuk dia, bapak dia bukan waris dah. Dia tengok siapa mati dulu Mana kalau kita bahagian, katakan ustaz, takkan tak ada bahagian anak lelaki tadi. Boleh pakai bahagian dia kalau bapak dia mati dulu, atuk mati dulu. Tapi kalau yang kata atuk mati kemudian, mana anak lelaki ni mati, baru atuk tu mati, maka adik-beradik maka ni tak ada langsung tau bahagian. Dia dapat direct ni pasal keturunan. Faham Dia tak ada ni. Macam contoh macam jadi yang kita tunjuk carta bermula tu. Ni. Tak. Yang ni kan, cucu lelaki ni dapat dengan syarat ni tak ada. Atau tak ada adik lelaki lain. Misalnya tak satu, banyak lagi boleh kan, orang tu ada anak 14 orang, ada 16 orang. Jadi kalau dia kata dia ni, dia hanya dapat kalau ini tak ada. Kalau ini ada, maka disekat. Ataupun dua perempuan ni. Kalau dua perempuan ni ada, ini dua-dua ni tak dapat tau. Dua perempuan ni ada, dua-dua ni tak dapat. Tak boleh masuk langsung. Tak boleh masuk langsung dalam waris. Walaupun atuk sayang, tapi atuk sayang dia. Walau. Okey, anak perempuan. Lepas tu cucu dan anak lelaki cucu perempuan dan anak lelaki. Kemudian adik-beradik kandung. Maksud dia si mati. Dan saya tunjukkan bawah ni kosong, tak boleh ada bawah ni. Kalau ada cabang waris kat bawah ni akan sangkut. Okey, ini si mati. Syarat dia ini mati. Cuma ini mati ni ada perbahasan ada para ulama kata atuk ni dia sama dengan adik-beradik. Sebab ini si mati. Bapa dia, adik dia. Adik-beradik dia. Betul, ini si mati, atuk dia. So maksud dia untuk sampai pada si mati, ini direct, straight. Yang ini melintas bapa. Atuk pun hubungan dengan si mati melintas bapa. Ada orang kata sama level. So atuk dapat 1/6, tapi dia tak boleh sekat adik-beradik. Itu pendapat ulama Tapi ada kata atuk ganti bapa. Dia sekat adik-beradik perempuan daripada masuk. Adik-beradik tak boleh masuk. Dekat sini si mati. Kalau bapa ada, adik-beradik perempuan tak boleh masuk. Nanti ujung sekali tengok ada hijab, ada jadual dia. Kita sekat siapa-siapa. Okay, jadi bila kat sini, bila si mati ni mati, adik perempuan dia seorang, tak ada cabang waris, maka adik perempuan dia confirm akan dapat setengah harta. Ini setengah harta. Dapat setengah harta Ini confirm dapat setengah. Mak dia ada bahagian-bahagian dia, tapi ini takkan kacau. Semua yang ada tak kacau. Kalau bawah ni ada, kacau. Ini menyebabkan dia tak boleh dapat langsung ataupun boleh dapat sikit saja. Okey, baik, berhenti sini. Nanti kita sambung lagi. Wallahu a'lam. Lihat sebentar Berapa minit? 15 minit. Duk sampai 11. Sampai 11 sampai pukul 11. Okey, sambung balik lepas ni. Allah